Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquered difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG, which can support also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. Both SITE SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita bersambung balik Financial Trading Web TV pukul 8 malam 4 Mac. Minta maaf saya hari ni tak apa sihat, ada demam sikit. So saya mungkin tak aktif macam biasa. So benda pertama yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat ialah first kali pergi ke Financial Trading Web TV, pergi pada daily analysis ni. Boleh download secara percuma, tekan saja anda akan dapat satu naskah percuma PDF. Boleh print, boleh simpan dan nak buat apa pun boleh lah terpulang pada anda. Dan nampak saya punya page depan sekali memang interest rate. So sebab pada minggu ni memang minggu yang menarik lah. Ada banyak isu ataupun news-news yang melibatkan interest rate yang boleh menggerakkan market. So memang fokus kita pada minggu ni memang melibatkan interest rate, dan interest rate ni ialah benda yang paling dominan dalam pasaran, dalam market forex. Perubahan interest rate akan menyebabkan pergerakan harga yang jauh, sama ada naik atau turun. So benda ni memang mendapat tumpuan utama lah. Saya memang sangat-sangat fokus pada benda ni. Dan siapa yang friend dengan saya ada post satu benda tadi petang, pagi atau tengah hari tadi, satu naskah lah saya ambil daripada CNBC, yang mana Fed rate move, yang mana sepanjang tahun daripada 2005 sampai 2019-2020 macam mana pattern interest rate daripada ada ketikanya dinaikkan, ada ketikanya mendata, ada ketikanya terpaksa dipotong secara mendata kembali naik, dan sekarang ni dalam keadaan dipotong. So pergerakan interest rate yang seperti mana yang kita nampak ni memang akan membawa ataupun trigger pergerakan harga di pasaran lah, di forex punya chart. Okay, so first kali kalau dah masuk dalam daily analysis tu, anda boleh nampak lah saya punya tumpuan ataupun latest important news yang mana yang mendapat perhatian utama saya lah. Salah satunya, kalau saya rasa ramai kot yang perasan malam tadi, ada satu announcement ataupun decision made by Fed Reserve di mana mereka memotong interest rate by half percentage point. Satu benda yang jarang berlaku tetapi pernah berlaku, dan biasanya itu adalah butang panik yang selalu pernah dibuat secara historinya. Kalau ada masalah ekonomi, mereka akan buat benda lah, cut interest rate secara mengejut, secara besar lah, bukan sekadar 25 BPS. BPS ni basis per point, 50 BPS. Maksudnya mereka kekal potong daripada 1.75 menjadi 1.25 sekarang ni. So pemotongan interest rate akan menyebabkan nilai USD itu akan menurun lah. Sebab itulah kalau kita tengok antara pair-pair yang mendapat perhatian utama saya, memang yang saya rasa saya akan tumpukan sebenarnya AUD USD. Tetapi memang masih lagi belum sampai di kawasan yang saya aim. Saya aim di bawah. Tetapi walaupun tak sampai di kawasan yang saya aim, siapa yang dah faham sebenarnya dah buat profit dah pun. Sebagai contoh, sebab saya pun ada saya punya group mentor. Saya ada group yang memang saya mentor, ajar group ni macam mana nak trade based on fundamental. Dan group ni memang take time selama, saya memang ambil 6 bulan untuk betul-betul asuh macam mana nak trade berdasarkan fundamental, macam mana nak swing trade, bukan scalping trade, swing trade. Dan tadi pun dia ada message saya kejap dah profit dah pun. Tengok berapa profit dia. Okay, so dia buy AUD USD, profit lebih kurang $1,000, Alhamdulillah. So buy AU, dia juga buy GU, menunjukkan perlunya kita sell USD disebabkan oleh decision yang dibuat oleh Fed Reserve pada malam tadi, pemotongan interest rate secara mengejut dan secara yang agresif jugalah. Dan sebab itulah saya share yang ni, 50 basis point Fed funds rate. Okay, kadang-kadang selalunya secara normalnya penetapan interest rate berlaku pada regular meeting. Apa itu regular meeting? Meeting yang memang dirancang. Okey, contohnya sepatutnya penetapan interest rate ni akan berlaku pada 18 ataupun 17 Mac. Masalahnya malam tadi belum meeting lagi, mereka dah umumkan something yang sepatutnya berlaku pada 18-17 Mac. So
unscheduled decision. Unscheduled decision ni biasanya berlaku apabila keadaan terlalu panik lah. Sekarang ni memang saya rasa semua orang tahu coronavirus tu memang memberi impak yang agak besar terhadap pasaran forex ataupun ekonomi semasa lah, menyebabkan Fed Reserve mengambil keputusan yang agak agresif dan secara mengejut, tiba-tiba unscheduled decision. Okay, so ada soalan daripada kita punya pendengar ataupun penonton pada malam ni, BOC prediction. Saya prediction mungkin dia BOC ni selalunya mereka akan follow apa yang Fed buat. Kalau Bank of Canada cut interest rate, kalau Fed Reserve cut interest rate, Bank of Canada juga akan follow keputusan tersebut lah. Dia tak akan lari jauh sebab ekonomi Canada sedikit sebanyak bergantung kepada ekonomi US. Mereka negara jiran, so mereka tak akan berlaku benda yang terlalu berbeza. Okay, so saya rasa mungkin cut, mungkin tak. Okay, untuk dapatkan penjelasan ataupun sedikit review, jom kita tengok Bank of Canada. Okay, dua berita yang kita nampak CTV News. Bank of Canada to make call on key interest rate with expert forecasting a cut. So memang ada jangkaan berkemungkinan besar interest rate untuk Canada akan dipotong lah. Bank of Canada akan umumkan interest rate akan dipotong. Bank of Canada may cut rates to aid economy shaken by COVID-19. So kita dalam fasa tahun 2020 ni, dalam fasa global economic crisis. Maksudnya semua orang nak cut rate. Kenapa semua nak cut rate? Semua menghadapi masalah ekonomi. So kena bijak. Kita nak trade ni kena bijak. Sebab berbeza, sangat berbeza. Tahun saya tengok, sebab saya dah trade benda ni dah hampir 3 tahun. Okay, tahun, tapi yang betul-betul dapat 2018. Tahun 2019. Okay, tahun 2018 kita dapat satu, jelas dapat, saya dapat lah, saya dan tim saya dapat cari pair yang berbeza polisi. Okay, apa yang saya maksudkan dapat cari pair yang berbeza polisi? Kita dapat pair cut rate versus hike rate, ataupun hike rate versus cut rate. Okay, benda ni kita dapat, dan untuk tahun 2019 pun sama. Dapat cari pair yang berbeza polisi kewangan. Okey, tetapi untuk tahun 2020, isu COVID-19 ni memang isu global, menyebabkan semua orang ataupun semua bank pusat membuat keputusan yang hampir sama. Rangsangan ekonomi diperlukan, interest rate perlu diturunkan. Okey, majoriti negara hadapi masalah ekonomi memilih untuk cut rates. So kita kena sedikit bijak lah pada saya untuk macam mana, walaupun masing-masing cut rate tetap ada peluang. Kalaupun kita tak dapat mencari perbezaan pair yang mana kita jelas yang ni naikkan interest rate, yang ni cut interest rate. Okay, of course lah, yang ni the best lah. 2018, 2019 ni memang the best lah. Sebab disebabkan oleh perbezaan interest rate tu, kita dapat simplify. Oh, kita just buy saja, dia akan naik dengan jauh, dan memang jauh betul dia naik, dan memang turun dengan jauh pun, memang 1000 pip, ada yang tu 1500 pip pun ada. Tetapi untuk tahun 2020, di mana masing-masing memilih untuk cut rate, kita kena bijak. Sebagai contoh, walaupun sebab tu best trade forex ni, walaupun interest rate tu dipotong, walaupun ada negara hadapi masalah ekonomi, pergerakan chart tetap berlaku. Kita tetap boleh beli dan buy mata wang tu, sebab forex berlaku dua hala, dia bukan satu hala. Okey, sebagai contoh berada ni lah, walaupun keadaan ekonomi kita sekarang
dipotong kan, interest rate banyak dipotong, tetap boleh hasilkan profit sebanyak $1,000. Okay, kenapa? Sebab kita faham. Contoh dia buy AUD, memang interest rate AUD tu dipotong, tetapi kesan pemotongan AUD sebenarnya sudah kita nak panggil apa dah, istilah tu price in sebenarnya. Sekarang ni global ataupun market lebih fokus kepada Fed's decision, sebab Fed decision tu adalah lebih penting. Adakah Fed's decision tu boleh membantu USD lebih kukuh? Kalau Fed decision boleh membantu USD lebih kukuh, memang dia akan jatuh lebih jauh lah. Kalau macam contoh kalau Fed masih lagi nak naikkan interest rate, dia akan naik turun sampai sini. Tapi sekarang ni benda ni tak akan berlaku. Kalau ikutkan keadaan semasa, akan berlaku satu lonjakan naik untuk pair AUD USD. Oops. Akan berlaku satu lonjakan naik. Okay, cumanya siapa yang dah buy sekarang, dah buy dan dah profit dah pun, berapa pip kenaikan tu? Minggu ni dalam banyak juga, 160 pip. Siapa yang dah buy, dah profit, tahniah. Kalau siapa yang belum profit macam saya tak dapat entry tu sebab saya nak mencari entry yang paling low risk, tetapi tak dapat. So tak apa, tak kisah. Kita dalam trading ni, kalau boleh kita nak win semualah, kalau boleh kita nak dapatkan semua pergerakan, tapi kadang-kadang rezeki kita tak ada dekat situ. Rezeki kita mungkin ada di pair-pair yang lain. Macam saya sekarang pun saya sedang profit jugalah, tapi tak banyak, dalam 5% daripada modal asal, dalam $500 saja. Dan AUD USD ni bukan pair yang saya dapat, dia nampak miss beberapa pip saja. Saya buat pending order, buy limit, lebih kurang dalam 30 pip saja, price terus naik ke atas, melonjak sebanyak 160 pip. Itulah trading. Kita tak boleh nak dapatkan ketepatan yang sentiasa lah, sebab saya betul-betul nak dapatkan ketepatan tu, sebab tu saya letak kat situ. So tak apa, tumpuan kita pada malam ni, of course saya tahu ramai yang bersedia dengan Bank of Canada meeting, di mana BOC akan membuat pengumuman kot kejap lagi. Tengok komen kejap. BOC dengan Fed berkait rapat tu memang berkait rapat, mereka negara jiran. Kalau perhatikan pattern pergerakan atau pattern penetapan interest rate, kalau Fed naikkan interest rate, BOC pun naikkan interest rate. Kalau Fed potong interest rate, BOC pun akan potong interest rate. So tak ada beza, cuma sampai dulu je. Dan untuk BOC, kalau cerita pasal BOC dan Fed, saya rasa simple je. Kita akan cerita pasal UCAD kan. Kalau cerita pasal UCAD, saya masih lagi still dengan fokus saya yang asal. Saya tak akan berganjak, sebab susah untuk price untuk USD break naik ke atas. Kalau USD nak naik ke atas ni pun, itu hanyalah fake movement saja. Lepas tu dia akan drop jauh, sebab USD memang berada dalam keadaan nak lemahkan nilai mata wang, sebab nak rangsang ekonomi, sebab ekonomi mereka berada dalam keadaan tidak baik. Sekarang ni pergerakan majorly dalam keadaan mendaki. So saya stick dengan asal, tapi kadang-kadang kalau kita stick dengan asal, jadi macam AUD USD lah. Dalam 30 pip lagi order kita dia tak collect, dia terus pergi. So itu ialah benda yang, kalau anda yakin untuk masuk awal. Macam saya dah masuk awal, cuma 1 sen saja. The real entry saya saya tetap letak dekat atas. Saya menunggu saja apa yang nak berlaku. Kalau macam malam ni, okey, nampak untuk daily punya chart, cari cap, cari price cap. Apa itu price cap? Hujung price sini dan sini. So inilah price cap, yang mana higher price. Ini juga higher price. So ada dua kawasan higher price. Saya berpendapat inilah kawasan yang sesuai sangat-sangat untuk kita sell. Dan saya akan swing yang ni lah.
sebab saya memang swing trader. Okay, so saya buat white colour kuning. Inilah kawasan yang saya akan perhatikan dan fokus lah. Okay, dan kalau kita nampak, kalau kita cantum kat sini, okay, mungkin kemungkinan besar price akan bermain lagi kawasan ni dan kita boleh ambil lah. Saya pun mungkin akan masuk secara manual untuk sell di sini. Okay, siapa yang nak full margin akan jadi masalah kalau ada price overreact, itu saja. Tapi kalau siapa yang, katakanlah, kenapa saya letak 0.2 kat sini? Kalau price naik sampai sini, saya hanya riskkan 5% saja. 2% saja. Lebih kurang. Kalau dia, yang ni lah untuk entry ni. Kalau price naik ke sini, saya hanya riskkan tambahan lagi 1% saja. Saya dah kira siap-siap. So daripada modal, so tak ada masalah dari segi entry, tak ada masalah dari segi account blow. Yang ada mungkin tak dapat entry yang 100% tepat sahaja. Tapi saya tak perlukan entry yang 100% tepat. Saya perlukan in the end profit. Macam ni, in the end profit. Bulan depan walaupun tengok ada floating sikit tak apa, sebab kita dah kira risk berapa. Okay, settle di UCAT. Kejap, kita nak tengok juga pukul berapa malam ni Bank of Canada. Malam ni ke malam esok? Malam ni Sekejap Oh, malam ni. Lagi 2 jam 43 minit. So, jangkaan saya, kalau tanya saya, kalau dia hold bagus. Kalau dia hold lagi best. Kita akan dapat satu lagi reason untuk sell UCAT secara jangka masa panjang. Sebab kalau interest rate sekarang ni, interest rate, paras interest rate Feds 1.25% versus BOC 1.75%. So kalau BOC kekal maintain tak cut interest rate mereka, maka memang jatuhan panjang akan berlaku sepanjang tahun. Itu saya punya prediction, dan saya boleh katakan kalau dari segi ketepatan akan berlaku penurunan jauh sebanyak 70 to 80%, insyaAllah. Sebab BOC lebih positif berbanding Feds. Tapi kena tunggu pada malam ni lah. Kalau tengok kepada keadaan semasa, ramai kata nak predict dia cut. Tapi kalau tengok keadaan di kalender ni, nampak macam nak hold. So tunggu saja 2 jam lagi. Dan apa-apa keputusan pun, kecuali BOC cut interest rate sampai 1.0, maksudnya tinggal 0.75 saja. Okey, kalau itu yang berlaku betul-betul agresif, okey, mungkin UCAT akan naik buat new high lah. Tapi kalau maintain ataupun cut dengan 25 basis point saja, okey, pada saya dia akan jatuh jauh. Okey, simple punya teori. Alright, settle di BOC, prediction direction untuk NCHEF dan UCHEF. eChef senang cerita ni. Anda nak ambil, boleh ambil. Saya boleh ada satu keyakinan dia akan buat sampai sini. Saya dah masuk buy. Ini kawasan support. Ini juga previous resistance. So saya menjangkakan price akan naik sampai atas. Saya pun ada entry kat situ. Kalau anda ada saya punya investor password, memang saya entry di kawasan sini, kawasan biru ni. Okay, kalau minggu lepas saya buy kat sini kat investor password, tapi saya dah close, saya masuk balik kat sini. Sebab saya nak kumpul modal dulu. Sebab masa dia naik tu, dia naik dalam 80 pips, saya close, dia patah balik, saya masuk balik. Okay, so untuk eChef memang saya jangkakan akan berlaku kenaikan. Peluang profit yang kita nak buat lebih kurang 200 ke 300 pip. Okey, tapi ambil 200 pip dulu. eChef, settle di eChef and chef. Okey, ramai yang nak sell chef ni kan. Saya tahu ramai yang mungkin nampak chef kat bawah. Cuma hati-hati untuk sell Switzerland Swiss franc, sebab chef ni dia sentiasa bernilai. Maksudnya sentiasa bernilai. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang dalam keadaan COVID-19 punya isu, pelabur akan mula pergi kepada chef. Sebab
chef memang sebuah matuang ataupun satu matuang yang memang stable. Okey, untuk Enchef, secara teknikalnya saya tahu ramai yang nak buy. Okey, simple. Anda kena tahu kalau nak buy, inilah the best buy. Sebab itulah kawasan betul-betul previous support. Sekarang ni dia dekat tengah-tengah. Adakah dia boleh jatuh atau naik? Okey. Saya punya style, kalau nak trade, saya perlukan reason. Kalau saya nak buy, kalau saya nak buy sekarang. Okey, apa reason saya nak buy sekarang? Saya suka tengok sebelah kiri. Apa reason? Kalau ada reason, ada engulfing buy ke, ada pin bar kat sebelah kiri ke, okey, itu boleh. Tetapi kalau tak ada, kita kena perhatikan betul-betul lah. Okey, ini memang kawasan support. Memang kawasan yang potential support lah. Okey, ini time frame monthly. Kalau kita pergi time frame weekly, okey, memang itu adalah kawasan the real support lah. Dengan keadaan COVID-19, gold naik, chef mungkin akan mendapat permintaan tinggi. Dua benda ni akan mendapat permintaan tinggi, gold dan chef. Sebab dua-dua ni ialah, kalau gold ialah safe haven metal, chef safe haven currency. So dua-dua akan mendapat permintaan yang sangat tinggi. So kalau tengok dekat sini pun, price membuat satu bearish movement jugalah, bearish movement channel. So kalau saya tetap nak tunggu kat bawah ni, sebab saya dah ada entry yang lain, saya tak akan kejar lah, saya biarkan saja. Kalau dia terus naik, tak apa, tak ada rezeki lah tu maksudnya. GJ juga, cikgu sebelum GJ terjun, saya dah lama tak trade GJ. Sekejap GJ, kita mungkin habis awal hari ni sebab saya tak apa nak sihat. Kita mungkin 8.45, kita akan stop. Ok, untuk GJ, senang cerita, saya memang nak sell, tapi saya kat atas lah. Sekarang ni, kalau tengokkan keadaan semasa, kalau nak tengok benda ni, price melonjak naik, sekarang ni dia jatuh balik. Tapi mungkin saya nampak dia akan naik balik, cuma di mana nak buy. Itu persoalan yang kita kena fikir. Saya memang nak buy GJ, so saya nak buy di mana? First kali tengok sebelah kiri. Sebelah kiri ada tak pin bar ke ataupun kawasan zone resistant ke? Okey, inilah kawasan support, resistant. Kenapa saya kata resistant? Price sampai jatuh, dan selepas tu dia break membentuk support. So kita nampak ada shadow kat sini kan. Okey, so inilah kawasan support. Kalau saya mungkin akan consider untuk ambil buy dekat situ. Okey, ini time frame daily. Kalau pergi time frame H4, okey, saya akan tunggu apabila satu lagi terjunan ke bawah, mungkin saya akan ambil di kawasan ni lah, 136. So saya letak saya punya pending order buy limit 136. Okey, so tapi kalau nak masuk sini, saya juga kena consider kalau price membuat satu overreact di kawasan bawah ni. Okey, itu cara saya. Sebab saya memang sentiasa consider price tak akan sempurna macam yang teori teknikal. Kita kena sekurang-kurangnya bersedia sekiranya ada satu lonjakan ke bawah. Tapi kalau yang ni cukuplah saya kat situ, tunggu dulu. Saya akan biarkan saja pending order ni berlaku. Kalau letak, kalau sampai dia touch, okey, tak sampai tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, mungkin ada satu lagi drop. Kalau tengok pattern sebab saya pun suka tengok pattern pergerakan candle, akan ada satu drop lagi. Selepas drop tu di tengah-tengah ni dia akan ada satu lonjakan naik. Okey, mungkin di sini. Okey, so saya nak ambil satu lagi order, pending order buy limit di kawasan, kejap mana tu, 134. Okey, macam cantik pula 134 ni. Kita masuk besar sikit, 0.20, buy limit 134. 134 buy limit. Alright, so kenapa saya letak situ? Sebab previously inilah kawasan support. Inilah kawasan support, dan ini price pernah sampai dan terus pergi. So memang inilah kawasan support yang agak berkualiti lah. Saya akan biarkan dua pending order ni running. Dengan account yang ada, saya tak ada rasa masalah sangat lah. Macam kita tak terlalu riskan, sebab saya pun masuk dengan lot size pun tak besar, dalam 0.2 dan 0.1 saja. Sebab account saya sekarang ni dah 12,000. Kalau 0.2, ok, macam mana nak kira? Sentiasa buat macam ni tau, nak kira dari segi risk.
teori kiraan risk sentiasa bersedia jika price lari sebanyak 100 pip. Okay, kita kena sentiasa bersedia. Price kalau lari 100 pip apa jadi? Okay, katakanlah saya masuk 0.1, dilari entry 0.1 lari 100 pip, masuk float lah, floating, lari dah float 100 pip. So saya akan menanggung floating sebanyak minus 100 US dollar. Kalau 100 US dollar dengan account saya, dia hanyalah dalam 1% sahaja. So tak ada masalah. Kalau saya masuk 0.2 lari 100 pip minus 200, ianya hanyalah 2% saja. Sebab itulah saya tak berapa nak risau. Tapi saya ada banyak entry, banyak di beberapa pair. So sebab itulah profit saya tak banyak, kadang-kadang 5% saja, 10% saja, tapi account selamat. Itu cara saya membuat kiraan. Okay, settle GJ. EU NU. Okay, EU orang ambil sell. Saya tahu ramai nak ambil sell sebab nak ambil pullback kan kita, dulu awal bulan ataupun pertengahan bulan lepas, kita memang nak buy EU kan. So saya buy dekat sini lebih kurang, walaupun saya gagal beberapa kali, sekali kat sini saya buy kat sini, saya ingat lagi terpaksa cut loss sebab price terjun lagi buat new low. Tetapi bila saya nampak saja price membuat macam ni, saya masuk di kawasan sini dan menghasilkan profit sebanyak lebih kurang tapi saya tak hold lah. Saya masuk sampai sini, saya close dalam 200 speed, 300 speed saya close. Sekarang ni kalau tanya saya, pullback tu mungkin akan berlaku. Cumanya dalam keadaan Fed macam ni aggressively cut interest rate, saya membayangkan untuk jangka masa panjang akan berlaku satu kenaikan. Kalau sebelum ni penurunan berlaku, kita buat color-color sikit supaya lebih menarik. Kalau sebelum ni penurunan berlaku, sekarang ni saya membayangkan akan ada satu kenaikan. Okay, kita bezakan dengan color. Okay, kalau sebelum ni penurunan berlaku, sekarang ni pendakian akan mula berlaku lah untuk pair ni. Saya menjangkakan price akan naik sampai sini. Okay, kita cari mana resistance yang ada ini. 1, 2. Ini untuk long term. Saya memang berpendapat price akan pergi sampai atas tu. Tengok kepada pattern interest rate Fed Reserve, memang price akan pergi. Cuma corak pergerakan tu yang kita kena kaji. Apa yang masukkan corak pergerakan, price memang akan naik, tetapi dia bukan jenis yang probe naik atas, tak. Dia mungkin akan ada sideways sekejap, lepas tu tiba-tiba melonjak, lepas tu turun sikit, lepas tu dia naik balik, lepas tu tiba-tiba ada satu lonjakan ke bawah, tinggal shadow, pop naik balik. Okay, so kena bersedia dalam orang panggil track ni lah. Ini saya panggil track ataupun kalau istilah yang glamour, highway kot. Kita nak predik pergerakan, tetapi dia secara jangka masa panjang, tengok kepada polisi kewangan, memang price akan keep on mendaki. Cuma susun strategi. Kalau sampai atas, jangan tambah buy. Jangan pandai-pandai nampak sedap macam naik terus tambah buy. Masa tu bahaya. Price retrace ke bawah, habis account. Okay, so kalau tanya saya swing trader. Saya memang kalau dah masuk buy kat bawah, saya akan masuk situ dan saya biar. Saya tak akan masuk dah. Saya bukan saya tak suka masuk di tengah-tengah. Saya suka masuk di kawasan bawah atau atas. Okay, kalau tanya saya, anda kena tengok sendirilah dari segi time frame kecil. Kalau jumpa contoh, sebagai contoh, kita nak buy, kita tahu dia akan naik lebih jauh. Kalau nak buy, cari kawasan-kawasan yang pernah berlaku support lah. Sebagai contoh, ini support. Sebagai contoh, ini pun support. So, masuk di kawasan-kawasan yang ni sahaja. Jangan masuk di kawasan tengah-tengah ni. Sebab at least kita tahu kalau masuk sini, kita tahu berapa risk, kita ada reason untuk masuk entry. NU sampai mana? NU
Okay, NU kalau tengok kepada, sebab impact tu besar, impact pemotongan interest rate oleh Fed Reserve memang agak besar. Saya suka nak tengok sampai mana dia naik. Saya suka pakai channel lah, pergerakan channel. So kalau dengan pergerakan channel ni kita nampak di mana resisten yang ada. Sini satu, sini satu. Ini yang paling hampir lah. So kalau tanya saya, berkemungkinan besar memang price naik kat situ lah. Cumanya kalau anda mengharapkan dia naik dalam masa satu malam, tak mungkin lah kot. Dia mungkin akan ambil masa 2-3 minggu ataupun sebulan 2 bulan. Dia akan keep on naik. Cuma bersedia sekiranya price tiba-tiba nak buat shadow. Itu yang ramai selalu terkena. Memang price nak naik, cuma dia buat shadow saja. Macam mana bentuk shadow tu? Sebagai contoh, tengok dekat Euro CHF. Okay, Euro CHF ni nampak tak? Yang ni, dia nak naik. Tiba-tiba ada satu pergerakan yang ni. Siapa boleh jangka benda ni? Okay, kita tahu kita kalau siapa yang mungkin tak dapat entry yang tepat, dia buy kat sini kan. Dia buy kat sini. Dia buy selepas price dah nampak nak naik, baru dia buy. Sekarang ni dia senyum lah. Sebab naik sampai 50 pip senyum. Okay, kita rasa price akan terus naik. Tiba-tiba sebelum ni hari Jumaat, tiba-tiba price membuat satu terjunan sebanyak 30 pip. Nasib baik 30 pip. Kalau dia terjun sebanyak 100 pip, okay, benda ni yang kita kena jaga-jagalah. Nak detect benda ni, sentiasa cari di mana support yang berhampiran. Sebagai contoh, kalau NU tadi, sebab kita kupas pasal NU, ini support. Sama ada dia cari buat new low, tapi takkan jauh. Yang saya boleh katakan, dia takkan pergi dengan jauh ke bawah. Sekarang ni momentum ialah pendakian. Cumanya corak pendakian yang kita kena tengok betul-betul lah, corak pendakian tu. Kalau siapa yang nak buy kat bawah, cantik lah, tak ada masalah. Siapa yang belum buy, saya pun nak buy, tapi saya nak buy bawah sikit lagi. Saya nak ambil kat bawah ni. Kalau tak dapat pun tak kisah, sebab saya pun ada entry lain yang berkualiti. Saya tak kisah, as long as kita tak menanggung risiko yang besar. NU dah settle. Gold, banyak permintaan malam ni, baru best nak present. Okay, gold, saya tahu ramai yang nampak. Saya pernah bagi pendapat pasal gold ni. Biasanya minggu lepas atau 2 minggu lepas, COVID-19 menyebabkan nilai gold meningkat, dan saya berpendapat dia akan naik sampai 1,800. Okay, tapi walaupun dia sentiasa meningkat, price punya pattern akan ada retracement. Maksudnya kalau price buat new high, bagi contoh kita senang, simple je trading ni high, price buat new high, price buat new high. Nampak tak? Apabila price membuat new high, akan ada correction. Dia buat new high, akan ada sedikit correction. New high, ada sedikit correction. Correction Okay, sekarang ni dia buat, hari tu dia pun buat sekali lagi new high kat sini. Ada correction. Dan pada minggu lepas atau 2 minggu lepas, buat new high, correction. Okay, correction ni sebabkan ini pair gold. Correction ni bernilai 800 pip, 500 pip sebab gold. Kita bukan cerita pasal forex, gold. Gold ni memang pergerakan dia memang sangat laju. Sebab itulah saya dah letak saya punya pending order dekat atas. Sebab kalau price buat new high sekali lagi, saya akan dapat satu retracement. Cukup. Saya tak nak ambil swing. Saya tak suka swing sell gold. Sebab swing sell gold ni adalah benda yang jarang berlaku. Melainkan ada isu besar. Sekarang ni isunya memang COVID-19, global economic crisis, menyebabkan nilai gold akan sentiasa meningkat. Kenapa saya letak dekat situ? Reason dia ialah, nampak tak, ini ialah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk jadikan sebagai resisten lah. Satu resisten, ni pun kawasan-kawasan yang berpotensi nak jadikan sebagai resisten. Cumanya saya tak masuk besar, 0.10 saja. Itu pun dah besar sebenarnya, sebab gold ni pergerakan dia agak laju. Okay, so itulah kawasan-kawasan yang saya yakin kalau dia naik, sekurang-kurangnya kita boleh makan retracement lah. Kecuali apa? COVID-19 ni memasuki fasa yang lain. Fasa yang memang betul-betul menggoncang dunia. Maksudnya sampai ekonomi collapse. Kau tengok World War Z, pernah tengok World War Z tak? Cerita yang filem tu.
Sampai tahap tu. Okay, yang tu unpredictable lah. Maksudnya kita tak tahu apa akan jadi. Masa tu mungkin price akan melonjak gila-gila sangat. Terlebih-lebih melonjakan dia. So hati-hati dengan gold. Sebab ianya sangat sensitif dengan keadaan semasa. Settle gold. Tapi saya tetap je pending order kat situ sebab saya yakin kalau dia buat new high, memang dia akan sedikit rebound turun dan dia akan menghasilkan profit untuk kita sekurang-kurangnya. Cikgu, kenapa saya search Google untuk Bank of Australia tak keluar top story? Ada setting lain ke kat Google? Bank of Australia dia bukan Bank of Australia tau. Kalau buka Bank of Australia memang tak jumpa sini, Reserve Bank of Australia. Barulah akan keluar cerita-cerita pasal cut interest rate. Kalau Bank of Australia, saya rasa ada Bank of Australia ada, tapi itu macam bank CIMB ataupun bank Maybank ataupun bank Islam Malaysia, macam itulah. Dia bank yang dia bukan central bank, dia ialah conventional bank pada saya, sebab saya pun pernah cari juga Bank of Australia tu. So kalau nak cari tentang fundamental, nak tengok pasal polisi kewangan ke apa ke, memang kena buka Reserve Bank of Australia, bukan Bank of Australia. Okay, Ivy pun dah jawab, terima kasih. Keluar top story. Okay, alright, so settle. Ada apa-apa lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita mungkin berehat seketika sebelum saya sambung kejap lagi. Okay, GA ni, saya nampak GA ni peluang ni. Kalau tengok keadaan semasa GA ni, saya rasa semua orang nampak dengan jelas kot yang mana yang saya suka bagi puncak ataupun kawasan-kawasan resisten yang sangat kualiti. Inilah kawasan resisten yang sangat kualiti sebab price sampai dia jatuh. Ini juga adalah kawasan resisten yang berkualiti tinggi lah, sebab price pernah sampai dan jatuh. So sekarang ni price memang menuju ke arah kawasan tu lah dan membentuk satu pergerakan yang bullish movement. Dan walaupun ada rejection tetapi rejection tu tak break pun lagi dalam highway ni, dia masih lagi dalam track, dalam litar penumbaan ni. So kalau kita buka time frame daily, apa yang kita kena buat ialah ada tak kawasan-kawasan support yang boleh kita jadikan sebagai reason untuk kita ambil keputusan lah. Saya mungkin nak ambil keputusan buy sebenarnya GA ni, sebab AUD tak strong. Untuk jatuhan tu berlaku dengan mendadak agak sukar, tetapi kita kena betul-betul mencari kawasan yang low risk lah. Okay. Antara kawasan-kawasan yang berpotensi, kalau nak ambil kat sini ambil lah, tapi saya situ pun okey kot. Itulah kawasan tapi risk agak besar. GA ni risk besar lah. Dia kalau tahu dia punya risk besar, senang saja anda kecilkan entry size. So risk tu akan jadi minimum. Kalau tahu risk tu besar, pergi naikkan lot sampai 1.0, bersedialah untuk MC. Melainkan akaun anda juta. Okay, saya punya pendapat untuk GA ni, saya nak ambil buy GA. Kalau tak minggu ni, minggu depan memang insyaAllah ada peluang. Kecuali mungkin saya akan masuk di kawasan merah. Biru ni standby saja. Okay, so ini tu GA. Okay, AUD Chef. AUD Chef nak buy kan? Betul tak? Sebab Chef kat bawah kan? Semua Chef kat bawah. Sebab macam yang saya explain tadi, memang Chef ni ialah safe haven currency. Memang mata wang dia memang mendapat permintaan ramai lah. Sekarang ni dia buat new low. Okay, price dah buat new low in history, kalau tak silap saya lah. New low in history dah naik sebanyak 100 pip. Okay, so ini kawasan support, ini kawasan resistance. So saya punya jangkaan dia akan slowly naik sampai sinilah. Cumanya corak pergerakan naik itulah yang kita perhatikan, sebab kadang-kadang price nak naik tetapi akan ada satu retracement ke bawah, mengambil shadow kat bawah ni. So kalau rasa nak masuk buy, saya punya pendapat ini pendapat saya. Kalau rasa nak masuk buy AUD CHF, letak pending order kat sini. Kalau dapat, insyaAllah kalau dapat entry ni, anda akan dapat satu entry yang clean. Kalau yang dah ada kat situ, okey lah. Yang belum ada, letak je kat situ. Bagi contoh 0.62500 saya nak masuk situ. 0.20 buy limit 0.626. Okey, saya letak kat situ je. Sebab
tanpa kita sedar akan mungkin lah, sebab selalu saya perhatikan kalau price nak naik dan dia stuck kat sini, dia akan, ini yang selalu saya alami lah, dia stuck, tak mampu tembus yang ni, bukan tak mampu tembus, dia akan retrace sekali lagi, tiba-tiba lepas tu barulah dia akan naik dengan laju. Okay, so kita letak saja, inilah kawasan entry yang sangat-sangat low risk tapi high profitable, dan kita tak perlu risau, letak saja kat situ. Kalau kena, ada rezeki memang kena, dan kita akan dapat satu entry yang sangat cantik. Kalau tak kena, tak ada masalah, kita tak merisikokan apa-apa daripada kita kejar market sebabkan kita yakin dia nak naik ke atas, kita masuk entry buy sekarang. Oh, itu agak berisiko, melainkan macam saya nak masuk buy sekarang, saya masuk 0.01. Okay, kenapa saya masuk 0.01? Sebab sini ke sini lebih kurang 70 ke 80 pip. Kalau di floating pun saya hanya floating dalam minus 8 US dollar sahaja. Tak ada masalah kot. Kalau setakat 8 dolar tu bukan masalah yang besar untuk saya lah. Melainkan jadi 800 dolar ke, okey, itu masalah besar lah kalau floating 800 dolar. Sebab saya punya threshold mesti kalau boleh less than 10%. Saya tak nak more than 10%. Kenapa cikgu predict euro akan strong? Saya tak predict euro strong. Tahun ni saya tak predict apa-apa pun strong kecuali CAD. Mungkin CAD saya predict strong. Euro ni saya tak predict strong. Sebab kalau tengok pada EU kan, saya bukan predict euro yang strong untuk pattern pergerakan ni. Yang ni saya predict ialah USD yang akan weak. Faham tak? Sekejap tunjuk. Untuk EU, saya tak predict pun yang euro ni akan strong. Kalau saya predict strong, saya akan predict movement akan naik sampai sini. Itu barulah saya predict euro betul-betul strong. Dia akan buat kenaikan yang betul-betul mendadak. Sekarang ni saya hanya predict dia naik sampai sini saja. Sebab apa? Sebab euro tak strong. Tetapi pergerakan nilai tu, price memang berada dalam keadaan nak berubah daripada bearish kepada bullish. Kenapa? Sebab Fed dah berubah. Fed dah berubah. Kalau sebelum ni dia jatuh panjang sebab Fed memang nak naikkan interest rate mereka, keep on naik, ekonomi mereka okey, stable. Sebab tu dah dia menaikkan interest rate sebanyak 4 kali tahun 2018. Sebab tu lah jatuhan berlaku sepanjang tahun dan berterusan sampai 2020 sebenarnya. Sekarang ni Fed dah berubah. Fed dah start secara aggressively cut interest rate. So bila dia cut interest rate, US dollar akan weak. Kalau US dollar akan weak, saya punya teori simple je. US dollar weak, tidak akan berlaku new low. Kalau tidak akan berlaku new low, support area akan hold. So support area akan jadi kita punya entry zone. So inilah benda yang saya rancang untuk AEU. Cuma saya dah close. Itu saja. Itu beza dia. Saya dah close hari tu. Okay. AUD US dollar. AUD berdarah. Apa maksud berdarah? Darah kalau silap entry ke ataupun jatuh ke apa? Saya tak faham yang tu. Yang John berkacamata. Besar tu kacamata dia. Kalau gold berharga, silver ikut sama ke? Okay, saya tak follow sangat silver. Minta maaf, saya memang tak follow sangat silver. UJ. Okay, UJ sebenarnya saya ada tulis dalam daily NC hari ni. Okay, sekarang ni kita nampak sini ialah kawasan support lah. Okay, sekarang ni price memang dalam keadaan menurun. Selepas interest rate diumumkan, penurunan tu berlaku lah. Dan sebelum tu lagi dah berlaku. Sebab price pernah nak capai sini, resistant, price jatuh balik. Kenapa dia tak boleh break? Kenapa UJ tak boleh break sini? Sebab USD untuk break resistant, ini resistant, inilah kawasan resistant. Okay, kenapa UJ tak boleh break resistant? Sebab USD tak kukuh.
Okay, reason kenapa resistance ni hold, sebab USD tak kukuh. Macam mana kita tahu tak kukuh? Sebelum dia cut malam tadi pun kita dah bincang banyak kali, USD ni akan cut interest rate, USD ni akan cut interest rate. Itu benda yang kita ulang. So bila kita tahu USD ni akan tak kukuh disebabkan oleh ekonomi dan mereka nak cut interest rate, so resistance ni akan jadi intact. Itu saja. Simple teori. Kita baca je satu kenyataan ataupun satu statement yang mengatakan Fed akan memotong interest rate. Kenapa potong interest rate? Sebab ekonomi tak baik. Tak perlu kita tengok data pun. Tak perlu kita buka balik NFP. Tak payah. Kita hanya tahu macam yang saya pernah ajar. Kita dapat satu info. Info tu pula datang daripada bank-bank sumber-sumber yang besar. Sebagai contoh CNBC. Okay. Ini dah umum cut rate. Sebelum diumum cut rate ni, sebelum keluar berita dah cut rate, sebenarnya memang dah banyak berita-berita yang mengatakan memang mereka akan cut rate. So bila dah ada satu, kita dah faham, okay, Fed akan cut interest rate. So kalau Fed akan cut interest rate, USD ni tak akan buat new high. So resistance ni akan hold. Cumanya kadang-kadang kita buat silap kalau terkena kat shadow. Itu saja. Sebab kadang-kadang price tu overreact, dia buat shadow sebelum terjun jauh. Cuma adakah price akan turun sebagai contoh, sebab saya nampak dia akan bergerak macam ni sekarang ni. Okay, sampailah di kawasan support bawah. Okay, bila dia di kawasan support bawah, rasa-rasa boleh break ke bawah tak? Pendapat saya tak. Price akan rebound balik naik atas. Sebab apa? Sebab JPY pun hadapi benda yang sama. Mereka juga hadapi masalah ekonomi sekarang ni. Bukan setakat JPY, banyak currency ataupun negara-negara hadapi masalah yang sama. So bila dia sampai kat support bawah, itulah timing untuk kita buy. Sekurang-kurangnya dapatlah retracement tu berlaku. Sini katakanlah dia naik sampai sini balik, dah dapat 100 pip. Itu cara trade. Tunggu saja di kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi. Saya tak suka tunggu tengah. Tengah ni penat. Sebab kadang-kadang overreact tu lebih sangat. So untuk UJ, saya berpendapat slowly dia akan turun sampai bawah. So siapa yang nak masuk sell, katakanlah nak masuk sell, mungkin perlu masuk di kawasan-kawasan ini. Kalau nak masuk lah. Sebab saya berpendapat dia akan jatuh. Slowly dia akan jatuh ke bawah. Berapa pip lagi jatuhan tu? Kalau dia naik sampai sini, lebih kurang 200 ke 300 pip. UJ settle, sell. AUD USD dah. US30 US30 okey. Nah, selepas interest rate dipotong, terus lonjakan tu berlaku. Siapa yang dapat entry ni, okey, kenapa situ kan ada engulfing buy tu. Engulfing buy, siapa yang dapat ujung shadow dah dapat pergerakan sebanyak, okey, 2000 pip, tak silap 20,000 pip ke. So memang US30 ni pergerakan agak besar lah. Okey, dia simple je US30 ni. Kalau interest rate dinaikkan, US30 akan jatuh. Tapi kalau interest rate dikurangkan, dipotong, US30 akan kembali menonjak. Sekarang ni kenapa Fed memotong interest rate untuk rangsang balik ekonomi. So macam apa indikator ekonomi untuk US30? Apa indikator ekonomi untuk Malaysia? BSKL. So dengan tengok US30 punya chart, kita tahu keadaan ekonomi. Sekarang ni kejatuhan mendadak US30 menunjukkan ekonomi US dalam keadaan havoc ataupun chaos ataupun kejatuhan lah. So Fed terpaksa ambil keputusan drastik. Saya katakan cut emergency. Tak semena-mena keluar berita semalam Fed cut interest rate. Sebaik saja Fed cut interest rate, dia sampai di kawasan technical dalam 25,000 point, terus kembali naik sebanyak hampir 20,000 points. So inilah cara trade untuk USD. Katakanlah ekonomi US memang collapse betul ataupun jatuh lagi, tunggu saja kat sini. Sini price akan Fed akan do something je. Fed tak akan duduk diam, dia akan buat satu pengumuman, okey, kita perlu cut lagi interest rate. Kalau dia sampai sini, katakanlah bila sampai je sini, price akan, bila cut interest rate sekali lagi, dia akan rebound balik.
So itu teori untuk USDT. Cut interest rate akan menyebabkan lonjakan ekonomi akan berlaku dalam negara, dan indikator ekonomi US ialah USDT. Simple. Okay, so kita pun dah 8.50. Saya pun dah tak apa nak sihat sekarang ni. Saya terpaksa berhenti awal. Jangan lupa pada malam esok kita berjumpa dengan analis kita yang lain, Syukri Azali untuk scalping, dan hari Jumaat dengan Zul kita untuk technical. Okay, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.